Okey, so hari ni tajuknya adalah chapternya adalah electricity, di bawah subtopik pertama iaitu electric field and charge flow. Okey, sebelum kita mula atau bincangkan tutorial ni, eloklah kita buat sedikit introduction bagaimana terhasilnya electricity. Ini juga bersangkut dengan tajuk electromagnetism, berkaitan dengan hukum tangan kanan Fleming. Bila awak nak selesaikan soalan multis cross, tak ada maklumat current tapi ada maklumat elektron sahaja. Dekat situ awak mungkin keliru elektron dengan current. So if we have a simple circuit consists of battery, a dry cell, a conductor which is the wires, and an electrical appliance which is the bulb. Okay, kita connectkan, make sure all the connection are good and is in closed circuit. So the first thing first here, perkara pertama yang perlu tahu adalah the terminal. Yang panjang ni adalah terminal positif, yang pendek terminal negatif. So a dry cell have two terminals, positive and negative, and it is connected to wires and connected to the bulb. Secara asasnya awak akan tahu bulb ni akan menyala kerana bersambung dengan bekalan kuasa atau bateri dry cell. Okay, atau a potential difference of voltage seperti yang awak tahu. So macam mana terhasil? Sebaik saja awak membuat pemasangan tersebut, there will be a charge flow or charge coming out from the negative terminal. Ada suatu jenis charge yang akan keluar daripada negative terminal. Okey, keluar daripada negative terminal masuk dalam positive terminal. Dan charge itu namanya electron. So there will be an electron flow around the circuit in the conductor. So pasang saja switch on, maka elektron akan keluar daripada negatif terminal. Sebaik saja awak switch on, keluarlah elektron daripada negatif terminal. Okey, kenapa elektron boleh flow? Okey, kalau awak recall balik kenapa elektron boleh flow dalam circuit, because electron get the energy from the battery or dry cell. Elektron tersebut asalnya tak ada tenaga, so tak boleh bergerak, cannot flow. But as soon as you connect to a power supply or a battery, that battery will give a particular energy for the electron to move. So elektron tu dapat tenaga daripada bateri, maka dapatlah dia mengalir di dalam litar. Pada masa yang sama elektron keluar daripada negatif terminal, ada suatu lagi pengaliran yang berlaku yang keluar daripada positif terminal, iaitu arus. Arus akan keluar pada terminal positif dan terus ke terminal negatif pada masa yang sama. Okey, so arus akan keluar pada masa yang sama elektron keluar. As soon as the electron flow, the current will also flow. But look at here, the current flow and electron flow are in opposite direction. So elektron akan keluar daripada negative terminal ke positive terminal, but the current will flow from positive terminal to the negative terminal, opposite direction. So siapa yang menghasilkan current? Jawapannya elektron. Macam mana elektron boleh bergerak? Jawapannya bateri. Kalau kita tak bekalkan bateri, maka elektron tak dapat flow dan current juga tak boleh flow. Dan daripada pemahaman tersebut, dapatlah kita suatu formula, iaitu I sama dengan Q bahagi T. So I is the current flow. Current flow equals to the rate of flow of charge, kadar pengaliran charge. Charge yang dimaksudkan di sini siapa?
Charge yang dimaksud di sini adalah elektron. So current adalah kadar pengaliran charge yang diwakili oleh elektron. So makin banyak charge flow, makin tinggilah nilai current. Daripada formula asal ni kita tukar dalam bentuk ini, iaitu Q sama dengan IT. Sama maksud je, kita tukar Q sebagai subjek. Dan ada dua lagi formula yang awak akan guna, iaitu Q sama dengan NE. Q adalah charge, N adalah number of electron, E adalah charge of electron. E dekat sini adalah satu nilai fix. Dekat bawah ni ini nilai fix ada dalam kalkulator awak. 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. Kemudian yang ketiga, Q sama dengan W bahagi V. W adalah work done bahagi dengan V. V adalah potential difference. A current of 5 ampere. Okay, kita ambil ke sini current. So simbolnya I. Flows across a resistance for 2 minutes. Okay, 2 minit. 2 minit ni adalah maklumat time. Tapi hati-hati, time di sini perlu ditukar ke dalam saat. Semua masa mesti menggunakan unit SI, iaitu dalam second, dalam saat. So 2 minit sama dengan berapa saat? 2 minit sama dengan 2 darab 60 saat. Okay, calculate the quantity of charge. Soalan suruh cari quantity of charge. Bermaksud soalan suruh cari nilai Q sama dengan apa? Formula pertama adalah Q sama dengan I darab dengan T. Okay, kita akan guna formula ni. So nak cari Q sama dengan current yang adalah 5 darab dengan time. Time adalah dalam saat 2 darab 60. Okay, maka simple calculation 600 coulomb sebagai jawapannya. Tolong ingat Q unit dia dalam coulomb. C di sini membawa maksud coulomb. Calculate the number of electron flow in a wire. Okay, number of electron flow. Number of electron flow merujuk kepada sekejap. Okay, calculate the number of electron flow. Number of electron flow merujuk kepada simbol N. N sama dengan apa? In a wire for 5 seconds. 5 seconds ni maklumat time. So kita dah dalam unit saat dah tu, tak perlu tukar. If the emitter shows the reading of 2 ampere. Emitter reading maksudnya bagi bacaan arus. So kita ada maklumat arus dengan maklumat time. Calculate the number of electron. Okay, so kita ada maklumat I dengan maklumat T. Nilai N sama dengan apa? N sama dengan apa? So kita ada dua formula yang kita mungkin boleh pakai. Nombor 2 iaitu Q sama dengan NE. Nombor 1 tadi Q sama dengan I T. Nah, kita boleh equalkan formula nombor 1 dengan nombor 2 sebab dua-duanya menggunakan Q. Okay. So formula ni kita boleh equalkan, maka kita akan dapat formulanya IT sama dengan NE. So kita letak N di depan. N sama dengan, okay, kita nak cari yang ni je. N sama dengan IT bahagi dengan E. So I dah ada maklumat arus 2, maklumat time 5. Maklumat E pula macam mana? Tak ada pun, tak bagi dalam soalan. So maklumat E seperti yang saya bagi tahu tadi, maklumat E adalah nilai fix atau nilai constant yang ada dalam kalkulator awak. So nilai E kita tahu, sepatutnya awak tahu nilai E sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulombs. Okay, 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb.
So kita masukkan semua jalan kira ni atau perkiraan ni. I tadi 2 darab dengan T5 bahagikan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. 2 darab 5 kurungan bahagi 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 tutup kurungan sama dengan. Okey. So jawapannya kalau boleh tengok kat situ 6.25 darab 10 kuasa negatif kuasa 16. 6.25 darab 10 kuasa berapa tadi? 19 elektron. Okay. When the switch is closed, the current flow in a bulb is 0.025 ampere. So ni maklumat current arus. What is the number of electrons? So sekali lagi soalan minta number of electrons. Means that soalan suruh awak cari nilai N sama dengan apa. Flowing in the bulb when it is switched on for 10 minutes. Sekali lagi soalan bagi maklumat time kat sini. Maklumat time kat sini, maklumat time sama dengan 10 minit. Okey, barang diingat 10 minit ni masa mesti tukar dalam saat. So 10 minit berapa saat? 10 darab 60. Okey, dapat 600 second. Awak akan equalkan, awak akan dapat formulanya IT sama dengan NE. So N sama dengan IT bahagi dengan E. 0.025 darab dengan time 600 bahagikan dengan E. E tadi 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. 0.025 darab dengan 600 bahagi 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. 19. Okey, tekan sama dengan, maka kita akan dapat 9.375 darab 10 kuasa 19. Okey, 9.375 darab 10 kuasa 19 elektron. Okay, itu unit untuk number of electron. 6 volts battery, 6 volt ni merujuk kepada potential difference ataupun V, used to drive 50 coulombs of electric charge. 50 coulombs ni merujuk kepada Q. Unit untuk Q adalah dalam coulomb. So ini maklumat Q. Through a resistor. Okay, how much work is done? So soalan suruh carikan work done. Work done formulanya ataupun simbolnya adalah W sama dengan apa? Q sama dengan W bahagi dengan V. Okay, kita rearrange the formula kerana kita nak cari W. So W sama dengan QV. Okay, Q darab V. Okay, now kita ganti maklumat Q. Q adalah 50 darab dengan V 6. So W sama dengan apa? 50 darab 6 dapat 300. Okay, unitnya apa? Work done unitnya dalam joule
atau awak boleh tulis simbol saja J. If 36 joule di sini mewakili nilai work, so W work done. Okay, to carry 12 coulombs of charge, so ni maklumat 12 coulomb adalah maklumat Q. Across above, what is the potential difference? Potential difference, soalan suruh cari nilai V sama dengan apa? Q sama dengan W bahagi V. Soalan suruh cari V, so letak V di depan, kita tukarkan kedudukan Q dengan V. So V sama dengan W bahagi dengan Q. Okay, simple matematik, tukar. Okay, so W sama dengan 36 bahagi dengan Q 12. Maka kita akan dapat nilai nilai potential difference equals to 3. Okay, 3 apa? Potential difference unit dia dalam volts, 3 volts, ataupun boleh tulis 3 V. Ya, betul lah. Okey, itu sahaja, ringkas saja kita punya ulang kaji hari ini. Harap bermakna lah untuk awak. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.